Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Satu lagi isu panas. Nah, kita tahu, baru-baru ini kita mendengar beberapa desas-desus, beberapa kabar angin, topik yang panas, berkenaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya akan digulingkan. Kita mendengar 10 ahli parlimen BN meletakkan jawatan lah. Kita mendengar lagi yang baru-baru ini, 17 ahli Parlimen Barisan Nasional dan PKR meletakkan jawatan. Nah, kita juga mendengar Dr. Mahathir dan Daim Zainuddin membiayai plot berkenaan, plot untuk menjatuhkan, menggulingkan Perdana Menteri. Nah, persoalannya tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau benar ada gerakan ini dilakukan, disebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu pengakuan besar yang pasti mengejutkan ramai. Menurut Perdana Menteri, memang ada komplot jatuhkan kerajaan. Nah, Perdana Menteri sudah buat pengakuan, memang ada komplot menjatuhkan kerajaan. Namun persoalan yang bermain di pikiran saya, dan saya pasti juga bermain di pikiran saudara-saudara semua, persoalannya siapakah yang mengetuai gerakan ini, dan siapakah yang benar-benar membiayai gerakan ini. Dan kalau benar 10 atau 17 ahli Parlimen Barisan Nasional dan PKR ini sanggup melepaskan jawatan demi kerajaan baru yang ditubuhkan, adakah jaminan bahawa mereka akan benar-benar mendapat semula kuasa mereka sebagai ahli parlimen, ataupun adakah mereka akan menjayakan gerakan tersebut? Persoalannya, siapakah juga calon Perdana Menteri bagi gerakan ini kalau benar-benar gerakan ini ataupun plot ini sudah mula bergerak hari ini? Nah, itu menjadi persoalan ramai. Saudara-saudara, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia membuat pengakuan yang amat besar. PM berkata memang ada komplot jatuhkan kerajaan. Dalam satu artikel dari Sinar Harian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui kewujudan komplot untuk menjatuhkan kerajaan pimpinannya. Bagaimanapun ujarnya, usaha itu disifatkan tidak mempunyai asas kuku. Komplot itu memang ada, tapi tak ada asas. Kita tumpu pada kerja. Kalau tak ada komplot, dia kerja apa? Ini dia jalankan tugas dia. Setiap bulan, dia ada strategi dia. Jadi insya Allah setakat yang kita pantau keadaan cukup kuat. Nah, melalui kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sudah pasti kalau komplot ini contohnya mungkin diketuai oleh Muhyiddin Yassin ataupun diketuai oleh Dr. Mahathir Mohamad. Seperti yang kita tahu, Dr. Mahathir Mohamad tidak pun menjadi ahli parlimen kala pada PRU 15. Dan beliau juga akan bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah. Dan begitu juga dengan Muhyiddin Yassin yang terlibat dengan 7 pertuduhan di mahkamah berkaitan dengan pengubahan wang haram dan rasuah. Jadi saudara-saudara, kalau komplot ini pun diketuai oleh salah satu Muhyiddin ataupun Mahathir, adakah gerakan ini kuat untuk mengalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang menjadi Perdana Menteri hari ini? Begitu juga kalau mungkin ada ketua yang lain, pemimpin yang lain yang mengetuai plot ini, adakah mereka juga akan mudah ataupun dengan mudah mengambil ahli parlimen dari kerajaan hari ini untuk meletakkan jawatan bagi menjayakan gerakan ini? Dalam artikel ini juga, Sinar Harian pada Ahad yang lepas melaporkan wujud dakwaan. Kononnya 17 ahli parlimen Barisan Nasional serta Parti Keadilan Rakyat PKR bakal melompat parti menyertai PN dalam masa terdekat. Desas-desus itu muncul dikala semua parti sedang merangka pelbagai strategi bagi menghadapi PRN di 6 negeri yang dijadualkan pada Julai nanti. Mengulas lanjut, Anwar berkata, meskipun pelbagai usaha sedang dirangka pihak lawan, namun usaha itu dilihat sukar berikutan sokongan padu diberikan semua parti dalam kerajaan. Ini pasti menggemparkan siapakah menggemparkan pemimpin yang mengetuai gerakan ini. Nah, itu pun kalau ada pemimpin yang mengetuai gerakan ini. Melalui kenyataan Perdana Menteri saja, ini pasti menutup mulut pemimpin yang mengetuai gerakan plot
untuk menumbangkan Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi isu yang menggemparkan. Apa komen Anda, tuan-tuan dan bapak semua? Teruskan bersama di dalam channel ini, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dikejutkan sebelum ini isu pengampunan Datuk Seri Najib Razak. Nah, pada akhirnya banyak penerimaan daripada parti-parti di dalam kerajaan dan juga pembangkang. Namun yang mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan semua, ini berkaitan dengan isu pengampunan Datuk Seri Najib Razak di antara UMNO dan Amanah pula tiba-tiba ada, saya boleh katakan, ribut kecil ataupun sedikit perselisihan faham. Nah, saudara-saudara, Amanah kata tidak mahu yang di Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan dan membebaskan Datuk Seri Najib Razak. UMNO pula sudah pasti meminta ihsan daripada yang di Pertuan Agong supaya Najib Razak dibebaskan. Nah, pada akhirnya ribut ini reda setelah pihak dari Amanah memohon maaf kepada UMNO. Nah, tuan-tuan dan bapak semua, dalam satu artikel dari Syahbudin.com, saya boleh katakan ini sebagai nasihat. Artikel ini saya boleh katakan mungkin sebagai nasihat kepada seluruh kepimpinan UMNO. Dalam artikel dari Syahbudin.com, UMNO pun selepas ini janganlah desak lagi pengampunan Najib. Ribut kecil yang berlaku disebabkan UMNO tersinggung dengan kenyataan Khalid Samad berkenaan pengampunan Najib Razak akhirnya reda dan boleh dikatakan selesai setelah timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub menunjukkan sikap budiman membuat permohonan maaf secara terbuka. Salahuddin membuat permohonan maaf kepada UMNO dengan beliau sendiri menyampaikannya kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Sebelum itu, Khalid sendiri turut memohon maaf kepada UMNO jika kenyataannya yang merayu Agong menolak pengampunan Najib telah membuatkan parti itu tersinggung. Cuma tidak seperti Salahuddin yang berjumpa sendiri dengan Zahid. Bagaimanapun, perkara itu cuma satu perbezaan pendirian dan jika UMNO berasa tidak puas hati, tidak masalahnya baginya untuk memohon maaf. Nah, tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Tetapi, UMNO dan BN pada PRU15 baru-baru ini bukan saja tidak menang, malah merosot jauh jumlah kerusinya. Ini bermakna agenda membebaskan Najib tidak ada dalam hati sanubari pengundi dan rakyat pada PRU15. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, menurut Syahbudin.com, jika UMNO tahu mengunci mulutnya, Khalid Samad pun tentu lebih tahu mendiamkan dirinya. Agenda membebaskan Najib hanya sesuai dijelmakan semula selepas PRU16 dan sebelum tempo itu, kunci mulut masing-masing buat sementara waktu dan demi menjaga perasaan rakan-rakan dalam kerajaan. Itu adalah artikel menurut Syahbudin.com. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.